Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Qala Allah ta'ala fi ayatil akhar, iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyul mu'minuna al-aqyas wa aksiruhum lil maut wa ahsanuhum isti'dada, atau kama qala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Kita sambung kuliah kita muka surat 32. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunub jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul aliyyil azim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi supaya apa? Jangan kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Sampai saat kematian kita, tuan-tuan, Allah akan ambil nyawa kita ini tanpa perlu ada isyarat, kan? Kecuali orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah bagi kita masa untuk kita beribadat kepada Allah. Sebab itulah ada beberapa, tuan-tuan, persediaan sebelum menghadapi saat kematian. Di antaranya, tuan-tuan, kita disuruh melakukan ibadah fardu ini. Jangan tinggal. Ibadah fardu, contohnya salat, puasa, kan, zakat, salat, puasa, salat, zakat, puasa, haji, dan kalimah syahadatain tu, benda tu dah ada pada diri kita. Benda yang wajib mesti kita tunai, jangan kita tangguh. Tapi banyak di kalangan kita ni, tuan-tuan, benda yang wajib kita buat macam orang utara kata halai balai, buat tak kisah. Macam baru ni ada seorang ustaz, dia bagi contoh bagus, tuan-tuan. Bunyal Islamu ala khamsin, dibina Islam itu dengan 5 perkara. Ini Islam. Bila ditanya, tuan-tuan, kepada pelajar-pelajar di Indonesia umur 13 hingga 16, ada di kalangan pelajar Indonesia ni tak tahu, tuan-tuan, rukun Islam tu berapa perkara. Kalau tanya Indonesia, orang Malaysia pun sama, kan? Ditanya tak tahu. Yang tahu pun 5 perkara tak boleh atur dengan baik. Tentu kena ingat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar daripada Umar Al-Khattab. Hadis 40 tu. Hadis yang pertama dia kata apa? Disebut tentang bunyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam tu 5 perkara. Pertama, asyhadu an tashhada an la ilaha illallah. Pertama, syahadah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. 2, kalimah syahadah. Kemudian apa? Aqimus salah wa atauz zakah. Kita akan mengaji daripada kecil, ya. Kita susun ni pun tak betul, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sebenarnya syahadah, salat, zakat. Kita susun apa? Yang ketiga, puasa. Betul tak? Silap, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam hadis tu. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian aqimus salah wa atauz zakah. Kemudian wa tasawum Ramadan, baru puasa. Lepas puasa apa? Wa hajjil bait an istata' wa ilaihi sabil. Barulah haji. Tuan-tuan tengok, apabila ditunjuk contoh tu bagus. Ini ialah rukun Islam, 5 perkara. Tengok yang terakhir. Benda ni wajib, tuan-tuan, kita kena buat. Pergi haji. Tapi mastata'tum, ikut kemampuan. Kalau tak mampu, tak payah pergi. Tak payah pergi lah, tak mampu. Duit tak ada, kan. Duit tak ada, ruang tak ada, masa tak ada, sibuk, kan. Kemudian tak dapat kota. Macam baru ni ada seorang jamaah umrah. Saya kata, umrah pertama wajib. Jom pergi dengan saya. Saya bukan tak nak pergi dengan ustaz. Saya kata, kenapa?
duit tak cukup. Saya kata, berapa tak cukup? Sikit lagi lah. Berapa? 6,990. Saya kata, tu bukan tak cukup, tak ada langsung. Dia orang buat lawak kita. Umrah pertama wajib, haji juga. Haji, tuan-tuan, wajib bagi kita. Tapi kalau tak mampu, lepaskan. Betul tak? Tak mampu, lepaskan. Lepas haji apa? Puasa. Puasa, kalau tak mampu, boleh qada. Kalau tak boleh qada, tuan-tuan, bayar fidyah. Memang tak boleh dah. Nak qada tak boleh, gastrik teruk. Kalau kata puasa juga menyebabkan kematian, bayar fidyah aja. Bayar fidyah 1 hari secupak lebih kurang RM4. 4 kali 3, sebulan 120 ya. Tak boleh, lepaskan tuan-tuan. Lepaskan. Kemudian apa? Zakat. Zakat mengikut haul dan nisab. Kita ada 16,000. 16,000 simpan setahun, kena keluar zakat. 2.5%. Ada orang jumpa saya, Ustaz, saya 2,000 Ustaz. 2,000 tak perlu zakat. Itu namanya sedekah. 2,000 tak cukup haul. Tak cukup nisab. Mesti 16,000. 16,000 simpan selama setahun. Kena keluar zakat 2.5%. Begitu juga dengan rantai gelang yang tuan-tuan pakai. Lebih daripada 16,000, jangan kata pakai tak kena keluar. Kena keluar. Kalau lebih daripada 16,000. Kena keluar zakat. 2.5%. Kan? Tak mampu, tak cukup haul nisab, maka lepaskan. Lepaskan. Kemudian yang kedua apa dia? Solat. Solat, ada orang kata, Ustaz, saya tak larat Ustaz. Tak larat. Tak larat, tuan-tuan, solat tak boleh qada. Mesti kena tunai wajib. Qada, saya bagi tahu tuan-tuan, boleh qada dengan 3 perkara aja. Pertama, tertidur. Tidur, jaga-jaga pukul 9. Subuh tak solat lagi. Bangun kena solat terus. Kena qada terus. Bukan tangguh solat ketika zuhur. Tak boleh. Dah jaga-jaga, terus kena qada. Kan? Tertidur. Tidur waktu zuhur. Sampai lepas waktu asar. Jaga-jaga. Ya Allah, maghrib dah. Terus kena qada. Jangan kata tak apalah, lepas isyak qada. Tak boleh. Kan? Solat kena qada kecuali ketidur. Yang kedua apa? Terlupa. Terlupa sungguh. Tuan-tuan saya buat kuih kan. Buat kuih. Sampai masuk waktu asar. Allah. Kalau Allah tu maksud dia apa? Tak semayang zuhur dah tu. Terus kena qada. Terlupa sungguh. Jangan buat lupa. Jangan buat apa buat lupa. Tak boleh. Terlupa sungguh, tak ingat sungguh. Kan? Tak ada masalah. Yang ketiga apa? Pitam. Tengah duduk nak masak, jatuh. Jaga-jaga waktu maghrib. Maksud dia zuhur tak semayang. Asar tak semayang. Jaga yang sedar, kena qada. Ataupun, bukan saja pitam, pengsan. Pengsan terus, tak sedar. Ataupun gila. Dia gila 6 bulan je. Lepas 6 bulan, dia sedar balik. Aku tak gila dah. Kena qada kan? Qada yang mampu. Kemudian, dah tak mampu nak buat macam mana? Kena qada. Kan? Itu qada. Yang lain, kena tunai. Tiba-tiba, tak mau solat juga. Tak boleh solat berdiri, kena duduk. Tak boleh duduk, kena baring. Tak boleh baring, kena melantang. Tak boleh melantang, kena guna isyarat mata. Kena solat juga. Tak mampu solat, tinggal juga solat. Solat tinggal, jatuh Islam kamu. Solat tinggal, jatuh Islam. Bang, kakak jaga kak. Ni bukan syahadah lagi. Syahadah tu terkeluar terus. Ni solat tinggal, jatuh Islam. Sebab tu kena jaga yang fardu. Jangan buat benda yang maksiat. Sebab tuan-tuan, kita solat elok dah. Kita puasa elok dah. Zakat elok dah. Haji elok. Kita buat maksiat. Habis semua terbatal. Sebab tu kata ulama, pertama jaga yang fardu. Yang kedua, jangan buat benda yang membatalkan yang fardu. Contohnya apa? Tuan-tuan, kita minum arak. Minum arak, tuan-tuan, habis solat kita. Membatalkan solat. Sebab apa? Sebab minum arak ialah dosa besar. Dosa besar. Jangan buat benda yang membatalkan benda yang telah kita buat, yang fardu. Lagi apa? Di antaranya apa? Di antaranya kita pergi jumpa bomoh. Tak ada bomoh. Tuan-tuan, bomoh macam mana? Bomoh patah. Tangan saya patah. Saya pun pergi. Tu bomoh tolong. Dia tarik elok. Bomoh tu tak apa. Bomoh yang Nabi sebut, man ataka hinun.
siapa yang pergi jumpa bomoh yang kahin, dia meramal, fasa'alahu 'ani syai'in, dia tanya sesuatu, lam tuqbal salata 40 yauman, Tuhan tak terima sembahyang dia 40 hari. Bomoh yang meramal, contohnya macam mana? Tuan-tuan hilang duit, pergi jumpa tok bomoh ni. Sekarang ni ada bomoh photostat, tuan-tuan tahu tak photostat? Dia boleh tekan mesin photostat yang kedua gambar. Gambar tu macam seiras-iras je, tapi tak berapa clear. Nanti dia tengok gambar ni. Kita pun tengok, macam pak saudara aku lah. Dia pun ramal. Ni orang ni lah yang curi duit. Jumpa bomoh yang ramal ni, Tuhan tak terima solat dia 40 hari. Bomoh yang ramal, tuan-tuan hilang duit, tuan-tuan hilang benda, tuan-tuan dah hilang motosikal, pergi jumpa bomoh yang ramal. Dia ramal, tuan-tuan, dia ramal dia guna jin. Tuan-tuan percaya, tuan-tuan, Tuhan tak terima solat kita 40 hari. Yang bomoh kayap, kena kayap. Dia baca dekat air. Kan? Kemudian, kita balik sapu, tak ada masalah. Yang ramal. Ada, dia duk ramal kan. Ni lah, tak ada orang lain ni. Yang duk buat ni, kedai tak laku ni, jiran sebelah. Kita pun duk bergaduh lama dah dengan jiran sebelah. Menyebabkan pergaduhan, yang ni Tuhan tak terima solat kita 40 hari. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih disebut di sini, jangan melakukan perbuatan maksiat dan jangan putus asa. Putus asa macam mana? Doa dah. Ya Allah, bagilah aku kaya. Tak kaya-kaya. Duk kaya macam tu lah. Tak kaya-kaya. Kita putus asa. Malas doa. Bang, kakak, nak bagi doa mustajab, renung apa yang kita buat. Kita buat macam mana? Tuan-tuan jaga. Kalau ada di kalangan kita ada mak ayah, tuan-tuan tak jaga mak ayah tuan-tuan, doa tuan-tuan tak mustajab. Ini. Mak ayah ni, dia lebih hebat doanya mustajab daripada wali Allah. Doa mak ni mustajab. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, ada di kalangan kita ni pengurus besar. Mak kita tak mengaji pun. Balik-balik kampung, mak tahu apa? Mak WhatsApp pun tak tahu. Semua berasap. Hina mak kita. Jangan hina mak. Walaupun kita jawatan besar, ketika mana kita melangkah, siapakah yang tak pernah jemu ajar kita untuk berjalan? Mak. Mak ada tak? Mak. Ada tak tuan-tuan ucap terima kasih? Ni, jalan jatuh. Mak kata apa? Meluat, tak benar. Tate kedepuk jatuh. Dia kata padan muka. Tak pernah kata padan muka. Tiba-tiba mak tuan-tuan dalam keadaan sakit, dia jalan pegang jatuh, tuan-tuan kata apa? Mak menyusah ke orang. Tuan-tuan kena ingat, doa mak mustajab. Ketika tuan-tuan duit banyak, tuan-tuan cakap punya hebat. Mak kita cakap, alah pak, idea mak ni tak boleh pakai. Zaman mak ni 50-an. Kakak abang ingat, ketika mana tuan-tuan kakak boleh bercakap, siapakah yang ajar kalimah yang pertama? Mak kita. Betul tak? Mak kita. Apa cucu saya? Kalau mi dia tak boleh sebut. Mi? Aku pernah nampak mak. Ni Tok Wan ajak pegang, tuan-tuan. Saya tok, dia tok. What? Kita geram, tuan-tuan. Ya, dia tak boleh. Itu Tok Wan. Tapi ada tak mak kita ajar dia marah? Tak ada. Sabar, tuan-tuan. Sabar. Boleh duk sebut. Hari pertama, sebulan duduk dia. Sebulan. Mak ada tak kata, jemu aja anak aku? Tak benar. Allahu Akbar. Tok Wan jemu. Jemu, tuan-tuan, jauh. Wan. Dia tak boleh sebut Wan. Yang dia boleh sebut apa? Tu ayah. Lah kali aku jadi tu ayah. Wan tak boleh, kita orang utara Wan. Dia tu ayah. Sebab ayah dia senang sebut. Jadi senang tambah tok ayah. Jadi jumpa dia, ayah. Dia tengok gambar saya semua tu ayah. Dia tengok paper tu ayah. Dia kata okey tu ayah, tu ayah. Jangan tunggu penyamun ke dah kat aku. Ni, mak tak pernah jemu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu, tuan-tuan, doa tak mustajab bukan kerana doa kita, kerana kesalahan kita. Mungkin kita tak hormat mak ayah kita. Mungkin kita ada buat zalim dengan anak kita. Tuan-tuan jangan kata mak ayah tak buat zalim dengan anak. Kadang-kadang kesalahan anak tu tak seberapa. Tuan-tuan pukul anak tuan-tuan menyebabkan dia rasa terzalim. Tuan-tuan buat zalim dengan manusia, doa tak mustajab. Kadang-kadang tuan-tuan buat zalim dengan jiran.
tuan-tuan kena ingat, susah macam mana pun, ayah kita, mak kita, adik-beradik duduk jauh. Kita duduk di USJ. Adik-beradik kita duduk di Penang. Kita sakit, siapa yang akan tolong dulu? Jiran sebelah. Jiran sebelah tengok. Mat, tolong hantar ni abang jatuh stroke, pergi hospital. Jiran sebelah. Kita bergaduh dengan jiran sebelah. Bergaduh tak bercakap. Kerana apa? Spender terbang. Bergaduh sampai mati bang. Bang, sudah bang. Kakak, jiran sebelah ni tuan-tuan, dia akan tolong kita ketika kita susah. Kalau aksiden, kereta kita, orang curi masuk rumah kita, siapa yang tolong? Jiran sebelah. Tapi kalau kita bergaduh macam mana? Dia buat tak tahu lah. Dia beritahu lah ke pencuri tu, ambil semua dia kata. Dia suruh ambil semua pula. Bang, mungkin ada silap dengan manusia. Silap dengan haiwan. Kucing kita belah, tak bagi makan. Pergi kursus 5 minggu, tak tinggal pun tuan-tuan pesan. Kucing kita mati, kita buat zalim, doa tak mustajab. Jaga bang. Buat zalim dengan manusia, dengan binatang, dengan pokok. Pokok sekarang di musim panas, tuan-tuan tak siram. Betul tak? Zalim bang. Pokok tu duduk maki ya. Tuan aku ni, dia duduk minum sedap. Aku sejuk, tapi tak rasa apa pun. Mati pokok ni, zalim tuan-tuan. Doa tak mustajab. Kalau boleh macam saya, senang. Tak payah tanam pokok. Tenang, semua beli. Pokok kari kita pergi beli kan. Senang tuan-tuan, tak payah ada buat zalim tuan-tuan. Bini saya kata, abang ni pokok apa tak mau tanam? Bukan tak mau tanam, malas. Bila tanam nak kena siram. Kemudian bila dah sebanyak nak kena potong. Saya bukan jenis tu, duduk. Oh, bukan jenis tu tuan-tuan. Tapi ada suami kita macam tu tidak? Dia seronok siram. Saya pernah tengok ada seorang tuan-tuan dekat kampung saya. Dia memang pencen, tak tahu nak buat apa. Dia kata, pakcik buat apa tu? Tengok pokok bunga. Dia kata, pakcik seronok ke? Seronok, dia kata, nampak bunga cantik tu. Dia kata, satu kebanggaan bagi saya. Oh, dia terapi, dia kata terapi. Terapi apa? Aku meluat. Saya tak boleh macam tu. Ada orang tuan-tuan, dia bangun pagi, dia jogging. Saya jumpa dia. Aku, macam mana? Oh, ini 2 kilometer. Tu, hebat. Jumpa pula. Aku, berapa ni? Dalam 6 kilometer. Jumpa kali, tak ada dah. Saya pun heran. Saya pergi makan roti canai. Pakcik yang lepas jogging makan roti canai ni mana dia? Lah, Ustaz tak tahu lah. Nampak? Mati lah. Rupanya yang jogging tu nampak macam sihat. Mati lah tuan-tuan. Dalam hati aku, tak payah jogging lah. Jogging pun mati. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, Allahu Akbar. Ada doa kita mustajab. Ada orang mustajab tuan-tuan, tengok amalan dia tak biasa pun. Tapi Allah bagi hidup dia tenang. Bang, mustajab doa ni tuan-tuan, hidup tenang, rezeki berkat, suami isteri tak bergaduh, anak-anak hormat kita. Itu maksud dia satu kelebihan. Jangan tuan-tuan kata ni rezeki ni duit banyak. Ya Allah, saya ni susah lah ustaz, susah. Tapi kita hidup tenang. Isteri tak pernah beletir. Duit tak ada, isteri tak kata apa. Kau nak minta pun tidak. Ada yang tu lah. Makan yang tu lah. Itu satu ketenangan. Alhamdulillah lah tu. Ada orang duit banyak. Allahu Akbar. Balik ya bini belecar. Ni tengok muka abang meluat. Tengok. Tenteram tak tuan-tuan? Duit banyak tak ideal. Sebab tu tuan-tuan, kakak, disebut di sini apa? Jangan putus asa, dia kata. Kerana sesungguhnya mengampun segala dosa. Dan jualah yang maha mengampun dan maha mengasihani. Sebab tu tuan-tuan, orang yang bersiap sedia menghadapi kematian adalah orang yang sentiasa segera bertaubat dan selalu memperbaharui. Maksud dia sentiasa astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bila lupa, perbaharui. Astaghfirullahalazim. Kita ni innani la yaghan, kita ni ada buat salah. Wa innani la astaghfirullah fi yawmin mi'ata maratin, kata Nabi. Aku akan istighfar setiap malam 100 kali. Sebab tu bila terlupa, astaghfirullahalazim. Kadang-kadang tuan-tuan kita akan rasa ego. Bila rasa ego, sebut astaghfirullahalazim. Ego apa? Masuk dalam tanah, dimakan oleh ulat. Ni tubuh yang nampak hebat ni dimakan oleh ulat. Tuan-tuan, kakak-kakak ingat, orang yang tak dimakan oleh ulat, tak disentuh tubuhnya, hanya orang yang hafal Quran. Saya jumpa pelajar Mahat Tafiz, hebat kamu hafal Quran. Kamu tak dimakan ulat. Bangga dia. Tengok Ustaz. Jangan sombong, saya kata. Saya tanya dia, kamu tak dimakan oleh ulat? Saya nak tanya kamu,
Sembahyang jenazah berapa rakaat? Sembahyang jenazah 4 rakaat. Saya tak kubur penampak Jumaat ni. Hang ni hafal Quran, kan? Mayat, mayat hang tak akan dimakan oleh ulat, tapi hang tak selesai masalah fiqh. Jangan jaga tuan-tuan, ada orang hafal Quran tak selesai masalah fiqh. Sembahyang jenazah pun tak tahu. Saya tanya berapa rakaat, dia kata 4 rakaat. Saya kata kalau 4 rakaat berapa kali rokok? 4 rakaat, dia kata 4 kali rokok. Oi, tu mayat tu siapa mati? Sampai rokok ni, kan? Sembahyang jenazah tak ada rakaat, 4 takbir. Baru dia tahu. 4 takbir, Ustaz. Tengok, dia tak selesai masalah fiqh. Macam mana tuan-tuan? Hafal Quran saja, tapi fiqh tak selesai. Kena selesai tuan-tuan. Sebab tu kena ada ilmu. Sembahyang macam mana? Sembahyang jenazah macam mana? Kan? Nak puasa macam mana? Kena ada ilmu. Jangan kata hafal Quran saja, tapi ilmu lain tak ada. Kena belajar. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, pelajar saya baru ni hafal Quran. Kemudian dah habis hafal Quran, saya pergi daftar sebagai pelajar tumpang, ambil SPM. Rupanya senang tuan-tuan. Pergi dekat Kementerian Jabatan Pendidikan, terus daftar, ambil 7 subjek. Pelajar saya ambil 11 subjek. Ambil dapat 8A. Terkejut saya. Macam mana belajar ni? Saya salah, Ustaz. Si belagak. 8A tuan-tuan. Admit. Ngaji setahunnya dapat B. Kira okey lah tuan-tuan dia. Ngaji setahun dapat B. Yang hafal semua A+ semua. Geografi hafal. Geografi dia hafal lah. Sejarah hafal. Quran Sunnah hafal. Bahasa Arab hafal. Bahasa Arab komunikasi hafal. Semua yang hafal semua A+. Yang lain matematik kira ni dapat B lah. Kira okey lah. Saya kata, ya Allah, mengaji macam mana? Dia kata, Ustaz, saya mengaji senang lah. Saya tidur letak bantal. Dia tulis semua kat paper hitam. Ni otak jenis orang yang hafal Quran. Dia tengok lah. Dia hafal macam tu. Buat kawan-kawan yang cerita, dia tidur tu, dia tulis kat paper hitamnya. Matematik pun sama. Orang matematik buat. Dia hafal. Pergi periksa, dapat B, kira okey lah. Geografi sejarah, dia tulis, dia buat carta. Sebab otak dia ni macam Quran. Otak Quran dia nampak. Sebab tu orang yang hafal Quran tu dia tak boleh ubah. Kalau hari ni Quran ni, esok Quran lain, dia tak boleh ingat. Dia kena pakai Quran tu sampai hancur. Dia akan nampak ni, muka surat ni. Begitu juga, dia hafal tu, dia tulis. Loh, pergi periksa 8A, terkejut kami. Saya kata, ni nak jadi apa ni? Dia kata, Ustaz, saya nak jadi doktor. Saya kata, mana boleh, kamu tak ambil fizik, kimia, bio. Oh, ya kah? Kena ambil kau, Ustaz? Kena ambil lah, nak jadi doktor. Tak apalah, doktor PhD, dia kata. Cakap pandai. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, Allahu Akbar. Allah bagi kejayaan dengan Quran. Tapi kena ada ilmu tuan-tuan. Sebab tu disebut di sini tuan-tuan. Dia kata apa? Al-Masih. Seorang hadis-hadis yang terkemuka di zamannya. Tatkala menjelang kematiannya. Anak-anaknya menangis. Anak teriak menangis tuan-tuan. Lalu dia cuba menenangkan mereka sambil berkata, janganlah kamu menangisi diriku. Dan janganlah kamu berasa bimbang terhadap keadaanku. Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram bersama imam salat selama 40 tahun. Tengok orang yang bersedia. Berapa? Selama 60 tahun. Maksudnya dia dah prepare dah. Orang yang prepare, dia tak takut nak mati. Kita tak prepare tu terasa. Nak mati macam mana? Tu saya dah ulang tentang mak saya kan. Mak saya ni 74 meninggal. Sakit 5 penyakit. Dia selalu pagi-pagi tu kami pergi ziarah. Nak mati macam mana ni? Dia kata, aku tak takut pasal mati, aku takut dalam kubur. Dia kata sempit, dia kata. Saya dah kata kat dia, mak jangan susah hati. Mak, kalau mak mati kami doa. Dia kata, kalau hampa doa. Kalau hampa tak doa macam mana? Susah hati. Kalau hampa tak doa. Mak jangan susah hati, kami doa. Tu pun dia susah hati tuan-tuan. Ayah saya kata apa? Dia nak pergi dialisis pukul 6. Pukul 6 tak dialisis, pukul 5 bangun dah solat tahajud selama 22 tahun. Tu pun takut lagi nak mati. Kita ada tak solat tahajud 22 tahun? Terkejut ada. Tu pun bangkit kencing. Kukun nak solat 2 rakaat pun tidak. 22 tahun ayah saya kata tak pernah miss solat tahajud. Lepas solat tahajud tunggu subuh, lepas subuh terus pergi untuk dialisis pukul 6.
Duduk dalam situ buat tasbih, duduk pegang. Sambil dalam situ. Dalam situ tuan-tuan tahu berapa jam? 4 jam. 4 jam duduk pegang buat tasbih. Tu pun takut lagi nak mati. Bukan saja habis dia lesi 4 jam ni, habis balik-balik, ayah saya kata, mak hang baca Quran sejuzuk tiap hari. Tu pun takut lagi, tuan-tuan. Sekarang ni saya buat ma'had tapi perempuan tepi kubur mak saya. Saya beli tanah tu. Sebab dia pesan, dia kata kalau hang dia tak nak beli tanah tu. Saya beli tanah tepi kubur mak saya. 1 ekar lebih buat ma'had tapi perempuan, culinary. Perempuan untuk masaknya. Dan mak saya kata, kalau beli, dia kata, jangan lupa buat mahal. Tapi tu bagi nama aku. Saya pun buat dewan, kerana ada dewan. Dewan tu saya bernamakan Dewan Hajah Ramlah. Bila dah bubuh saya buat, dia kata, ayah, dia tengok dewan ni. Hajah Ramlah, dia kata. Saya kata, ayah seronok tak? Bukan aku seronok, dia kata. Mak kamu duduk tengok dalam kubur, aku seronok, dia kata. Allah Akbar. Yang tu lah sekurang-kurangnya bekal dia. Sebab apa? Ketika dia nak mati, dia tak kata apa. Dia kata, aku tak ada apa, dia kata. Tapi dia pesan ke adik saya, kalau mak mati, dia kata, jangan lupa, dia kata. Dalam almari tu ada Quran. Hang buka Quran ni. Dia cerita kat tuan-tuan kan. Jadi bila dah mati malam tu, tuan-tuan kena ingat, bila mati saja jenazah, malam tu kita kena selesai masalah faraid. Jangan kata berebut harta. Dah, kena selesai malam tu juga. Ayah ni duduk. Ayah saya duduk. Ayah orang yang faham agama, dia duduk. Dia kata, mak kamu tak tinggal apa. Dalam tabung haji ada 21,000 ke 30,000. Macam mana? Kami pun kata, tak apalah. Ambil kat ayah jaga, ambil lah. Ayah pun kadang tak sihat, nak beli ubat apa. Ayah ambil lah tu. Dia kata, tak ada apa ayah, mak apa tinggal. Dia kata, tanah pun tak ada. Tak apa, tak apa. Kami doa kat mak. Dia kata. Tiba-tiba adik kata, ayah ada pesan, dia kata. Mak ada pesan. Pesan apa? Dia suruh tengok Quran dalam almari. Rupanya ayah saya pun tak tahu. Dia pergi buka, tuan-tuan. Tengok Quran tu, buruk dah. Setiap helaian tu ada sampul. Sampul yang kami bagi. Bukan saya bagi. Abang-abang semua bakat bagi kan. Bila pegang sampul tu, semua bakat tahu. Sampul aku tu. Bakat tahu semua. Buka, duit tu dia tak guna, tuan-tuan. Buka ada 36,000. Ni tak guna duit tu. Dia tulis lah. Dia tak pandai dia tulis Jawi. Duit ni wakaf. Dia tulis dah. Duit tu wakaf. Ni sampul tu keluar, semua buka tengok. Duit aku tu. Duit yang bagi kan. Pakat buka lah. Jadi sepakat tahu lah. Oh, tiap bulan hang bagi berapa. Pakat tahu kan. Ambil je, susun. 36,000 lah. Ayah kata, ni loh, aku pun tak tahu. Kata, duit mak hang ni. Macam mana ni? Tapi Alhamdulillah semua pakat-pakat. Macam inilah duit ni kita wakaf untuk bina surau. Akhirnya duit itu, tuan-tuan, dibinalah, tuan-tuan, tapak surau yang dulu tenggelam. Tapi saya tenggelam, tuan-tuan. Lebih kurang 3 kaki. Lalu dinaik lagi 2 kaki. 2 kaki itu ialah duit dia semua. Bayangkan kalau orang solat ni dapat pahala dah. InsyaAllah. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, berbekal. Ni dia 60 tahun bekal, dia tak susah hati. Ni kita, Allah, tuan-tuan, sembahyang dah tahu dah tak khusyuk, zikir pun tak ada. Zikir adalah amalan yang paling mudah. Tuan-tuan, kakak-kakak duk stang ke dada. Tahu orang tahu kata stang ke dada. Pakai baju tu kan. Bukan baju apa, kain kan. Kain sambil duk, tuan. Berkemban. Berkemban pun boleh zikir, tapi kurang sikitlah pahala. Subhanallah. Dia tak perlu ambil wudu, betul tak? Nak zikir tak perlu ambil wudu. Ambil wudu, subhanallah kena zikir. Tak payah. Kan? Berkemban pun boleh, tapi kuranglah sikit. Kan? Sambil duduk berak jangan zikir. Sambil duduk berak, tak boleh. Maksud dia, zikir ni benda yang paling mudah. Duduk saja menjadi kakak. Zikir boleh zikir. Hati boleh main. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kakak saya nak abang dah. Nak ulang sekali lagi. Kakak nak tahu zikir ni hebat tak hebat. Kakak terus tidur. Sebelum tidur tu tetap kakak zikir. Subhanallah. Dalam tidur juga akan lapas zikir. Tak percaya. Jaga-jaga automatik mulut kakak. Abang akan keluar. Maksud dia, hati dah main dah. Bukan mulut. Kita zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Habis nak tidur kan? La ilaha illallah. Dia masa tidur juga, hati akan main.
Tuan-tuan akan jaga-jaga. Masih macam duk zikir lagi. Untukkan hati kita dah hidup dah. Tapi kalau kita la ilaha illallah 2 kali zikir lena dah. Tu pun jaga-jaga. Jamin syurga ni. Baru 2 kali zikir. Jamin syurga dah. Sebab tu dia kata apa? 60 tahun dia berbekal. Tak susah hati. Sebab kita semua akan mati, Pak. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Sebab tu kena prepare. Prepare macam mana? Kalau ada hutang, tolong clear hutang. Jangan tangguh. Hutang kena clear. Siapa yang mati, tuan-tuan, hutang tak jelas, walaupun mati syahid, rohnya tetap tak terangkat. Walaupun mati syahid, hutang kena clear. Sebab tu orang yang berhutang, tuan-tuan, Allah cukup susah untuk kita nak bagi. Tapi siapa yang bagi dia berhutang, pahala cukup besar. Sebab orang yang berhutang susah nak bayar. Betul tak? Saya jumpa ustaz, jumpa ustaz boleh tak? Boleh? Saya nak, biasalah cakap utara kan, ni saya nak hutang 1,000. Tak ada 1,000. Kita nak bagi ni tuan-tuan, mesti tak bayar ni. Yang dalam hati tahu tak? Loh, kalau tak ada 1,800 boleh tak? Kata, ada 800 pun tak ada. Kalau tak ada 600 ya? Tak mula ni. Tak ada. Kalau tak ada 200 pun boleh tak? 200 kita pun boleh ada 200 kan? Tak banyak kan? Kalau tak bayar pun ladak dia. Kita bagi, agak dia bayar tak? Tak ada bayar. Tapi orang yang halal, tuan-tuan, pahala dia jamin syurga Allah. Tapi orang yang berhutang, wajib kena bayar. Jangan kata tak faham. Tak bayar pun tak apa, ustaz. Jangan, tuan-tuan. Saya pernah, tuan-tuan, anak murid saya duduk di depan ni. Saya mengajar 2 tahun kitab Sakaratul Maut ni di Masjid Batu. Allah pakai sobah ni. Satu hari dia jumpa saya. Tahun masa tu 2007-2008. Masa tu CD laku CD. Tahu tak CD? CD masa tu RM4 laku sungguh. Dia jumpa saya, ustaz boleh tak cetak CD tu dalam 10,000? Saya nak jual. Nanti untung saya bagi kat ustaz lah. Saya kata modal. Apalah modal ustaz lah. Saya tolong jual lah. Ni anak murid baik ni. Setiap sekali saya mengajar duduk di depan. Setiap kali saya mengajar duduk di depan. Setiap kali dia duduk depan, saya mengajar. Memang tak pernah miss. Kira memang hebat kan? Kira dia, tak apalah. Kita pun order lah. Order 10,000. Harga RM4. 4 kali 10 apa? 40,000. Jadi yang tu percaya saya. Ustaz selalu orang percaya lah. Saya kata macam mana ni? Bayar separuh dulu lah. Boleh tak? Bayar 20,000 dulu. 20,000 nanti saya bayar. Saya berhutang dengan dia. Dia ambil dengan saya semua. Dia pergi jual, tuan-tuan, habis CD tu dengan dia tak nampak. CD tak nampak, dia pun tak nampak, tuan-tuan. Dengan kitab apa pun tak ada. Saya mengajar ni, kitab ni semua dia tulis ni. Ya Allah. Apa saya cakap sepatah. Dia tulis punya banyak. Aku pun tak tahu apa dia tulis apa ni. Punya hebatnya. Anak murid memang orang kata very close friend lah. Jual tak ada langsung. Dalam hati saya, ya Allah, pakai sorban punya besar, tipu saya. Ni saya ada masalah dengan dia. Tak ada masalah. Saya hutang tu. Nak cari mana 20,000 ni? Allahu Akbar. Macam mana nak cari ni? Pergi jumpa ni. Tuan-tuan, janji. Walaupun hutang, jangan lari. Bang, orang lari CD saya. Boleh tak saya tangguh pada tahun depan? Dia tak apa, ustaz. Yang penting ustaz bayar. Kita kena jumpa. Jangan belah terus. Ini ada orang hutang, tak jumpa terus. Hilang terus. Tak jumpa. Saya akan bayar. Jangan ada orang larikan duit saya. Dia tak apa, ustaz. Saya jual, tuan. Jual barang. Jual kereta. Jual kereta dulu, kereta Honda. Bukan Honda apa? Wira tu. Jual, bayarkan tu. Tak. Rupanya, tuan-tuan, bila kita bayar, kawan tu rasa puas. Betul tak? Dia lambat, tak apa. Kita bayar, dia rasa. Asyik ustaz bayar. Kalau tak bayar tahun ni, saya nak viral, ustaz. Bang, hutang kakak kena clear. Jangan kata siapa yang tak bayar hutang nanti ni akan dituntut di akhirat. Tak ada, kita syurga dah. Tapi kalau kita boleh halal untuk dia, jamin terus syurga Allah. Dia tak sangkut dengan kita, dia sangkut dengan Allah. Sebab dia berhutang. Kita jangan kata kita pula duk cari orang yang berhutang. Siapa tak clear hutang ku, tolong. Tak ada, kita lepas. Orang yang hutang tu akan cari. Ya Allah, aku tak boleh masuk, ya Allah, dengan hutangku. Ni, kita tak ada.
Tak ada masalah. Kita selesai. Jangan kata kita juga tersangkut. Kena halal. Kita dunia selesai, akhirat pun selesai insyaAllah. Clearkan hutang. Yang seterusnya apa tuan-tuan? Jangan lupa. Orang yang jangan syirik dengan Allah. Syirik macam mana? Syirik Syirik pakai tangkai. Semayang okey, puasa okey, syirik pakai tangkai ni. Tanya dia, kenapa tangkai ni? Tangkai ni alhamdulillah sejak pakai ni tak berapa sakit lah. Kita yakin dengan tangkal, syirik. Ni, anak kita pakai ni. Pakai tali pinggang, ada gantung. Dulu tuan-tuan, tahu tak? Budak-budak dulu, kalau menangis, orang kampung, dia orang gantung tali kasut. Kan? Orang lama-lama tahulah. Dia gantung tali kasut, ikat ni. Budak tu tak menangis. Ataupun kalau budak perut ada cacing, dia orang bukan makan ubat. Tahu dia buat apa? Dia ambil satu daun, lupalah daun tu, dia ikat dekat pinggang. Daun tu mencegah cacing. Saya pun tak tahulah cacing tu datang daripada mana, ada daun kan. Makan ubat cacing, keluar cacing kan. Tapi dia percaya kepada tangkal tu. Percaya tuan-tuan. Syirik. Ada di kalangan kita nak berniaga. Tuan-tuan jaga, ada kedai dia gantung air putih tak ada? Dia gantung-gantung tu. Tu air penarik. Tuan-tuan tengok tak? Ada kedai kan? Dia gantung kan? Tu bukan air saja tu. Bukan air gantung bena. Sebenarnya air tu air penarik. Ada. Bukan gantung saja tu. Tuan-tuan try ambil cucuk tengok bagi pecah. Tu semua tu penarik tuan-tuan. Dia gantung macam nampak gantung bena kan? Tu penarik tuan-tuan. Untuk bagi orang datang kedai dia. Dia yakin dengan air tu tuan-tuan, dengan jampi yang tak betul. Syirik pada Allah. Rezeki Allah punya. Takut apa? Servis elok-elok. Serve bagi elok, bagi cepat, sedap, murah. Orang datangnya. Kedai ni makan ni, pertama, sedap. Yang kedua, cepat. Yang ketiga, murah. Orang datang. Yang pertama, mahal. Taubat tak datang. Yang kedua, tak sedap. Lepas tu servis 2 jam. Saya buka kedai kan. Alhamdulillah, mula-mula servis lambat. Kita upgradekan sikit. Lah, orang datang tuan-tuan. Orang datang makan. Tapi nak bagi turun harga susah. Lamb chop takkan nak letak RM2. Jam aku tuan-tuan. Model pun RM18 kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan nak murah, pergi Mahat Tafiz Asy-Syafi'i dekat Paksi. Kafe sama juga dengan Glamoury. Tapi tak sewa bangunan. Murah. Chicken chop RM8. Oh, dia besar ni. Letak-letak tu. RM8. Laksa semangkuk RM4. Makan 2 orang kenyang. Mi kuah RM4. RM4 ya mi kuah. Kat Penang lah. Alah, naik flight sekejap ya. Asia. Shhh. Semata-mata nak pergi makan mi kuah. Kita boleh jual murah. Sebab apa? Sebab tak sewa. Tapi sedap. Tapi alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan, Mahat Tafiz tu ada kafe. Ni saya nak buka dia, Mahat Tafiz Perempuan Culinary. Nanti dia orang berhafal Quran, belajar masak, buat pizza, buat semua. Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur banyak-banyaklah. Sebab ramai yang nak masuk ni. Pendaftaran tak buka lagi. Semua pekat tunggulah nak masuk. Ada umur 15, 18 pun ada. Saya nak ambil umur 13 je. Kalau ambil tua-tua sangat susah juga. Kan, tak berkenan kat saya. Susah tuan-tuan. Susah tuan-tuan, perempuan lah ni. Aduh, dia telefon saya macam-macam. Kadang pukul 2 pagi. Assalamualaikum Ustaz. Ada apa? Ustaz nak jumpa Ustaz. Pukul 2 pagi nak jumpa. Saya kata esok aku mengantuk. Macam-macam. Jadi Ustaz ni susah tuan-tuan. Pukul 3 pagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ni saya bergaduh dengan suami saya. Saya kata bergaduh dululah. Esok lah. Pening tuan-tuan. Pukul 3 bergaduh tanya kita. Bergaduh dulu selesai. Esok telefon pula. Pening tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dengan syirik pada Allah. Seterusnya, ketika Sa'id Al-Musayyab bergelut dengan sakaratul maut, dia berkata, segala puji hanya bagi Allah. Setiap kali azan dikumandangkan sepanjang hidupku, iaitu selama 40 tahun, maka pada masa yang sama, aku pun hadir di dalam masjid Rasulullah. Kalaulah tuan-tuan hidup, kan, ibadat tak pernah tinggal dengan susah hati ya. Al-mar'u ma'a man ahabba, atau kama qala dalam hadis Nabi,
Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ni tuan-tuan, Abdullah Mas'ud di antara perawi hadis. Abdullah bin Abbas, perawi hadis. Abdullah bin Umar, perawi hadis. Abdullah bin Abu Bakar, perawi hadis. Banyak yang sebut Abdullah ni hebat-hebat. Termasuk juga Abdullah Khairi. Nampak tuan-tuan nak lena merapu kan. Ni menunjukkan dia kata apa? Abdullah bin Mas'ud kata apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang ni dengan apa yang dia suka. Kalaulah kakak suka hidup mengaji, kakak akan mati dalam pengajian. Kakak hidup datang rumah Allah, kakak akan mati dalam rumah Allah. Ni. Dia suka macam tu, dia akan mati macam tu. Kita tengok tak Ustaz Nur Azli Musa. Ustaz Nur Azli Musa ni tuan-tuan, Ustaz Dr. Ridwan. Dr. Ridwan apa? Ridwan Maknur. Dia cerita, ni yang terbaru ni, Ustaz Nur Azli tak pernah miss solat tahajud. Dan dia ni tuan-tuan, bila berlaku gempa bumi mana saja dia sampai. Gempa bumi ya muka dia. Gempa bumi ya Ustaz Nur Azli ya. Gempa bumi ya Ustaz Nur Azli dah. Ustaz Nur Azli ya. Gempa bumi ya tuan-tuan. Sebut hina Nabi dia orang pertama. Kalau dia semangat tuan-tuan dia cakap tak bunyi apa. Tak dengar apa. Punya marah dia. Janggut dia yang nampak. Tuan-tuan tengok Allah ambil nyawanya di bumi Madinah. Dia mati di bumi sebelah Sayyidina Osman bin Affan. Allah Akbar. Kita macam mana? Tuan-tuan tak ada Ustaz Razli Musa yang janggut panjang dia orang panggil Ustaz Taliban tu. Mati di Madinah. Tuan-tuan, umur 52. Muda lagi bang. Siapa sini 52? Dekatlah tu. Saya 51. Tahun depan tak ada dah. Jadi kita tutuplah majlis kita tuan-tuan. Dah mati lah. Tengok. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Tuan-tuan suka apa? Bang, kakak, biar sekarang ni suka dengan majlis ilmu. Kakak matilah majlis ilmu lah. Kalau tak mati dalam majlis pun, balik kita mati. Mati dalam perjalanan balik majlis ilmu, sama juga syahid. Tuan-tuan tengok, ada 2 orang hamba Allah Palestin yang membuka Masjid An-Nur di New Zealand, kan? Crisis tu kan? Tuan-tuan tengok, ada 2 orang kan, anak dia. Nama Daud Nabi. Hidup dia dengan rumah Allah, dia mati dalam rumah Allah. Dan dia mati tengah baca Quran ke? Dia jatuh tu, Quran itu penuh dengan darah. Quran itu Yusuf menjadi saksi dengan darah dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati tengah baca Quran dalam rumah Allah. Dia hidup mungkin duk baca Quran, dia mati atas Quran. Darah penuh ni. Saya masukkan dalam Instagram, darah tu nampak tu Allah. Anak dia sama, 2 orang ni pakat untuk bina masjid, dia mati dalam masjid. Mereka ni kita nak kata apa? Syahid lah. Betul tak? Syahid lah. Sebab tu, sekarang ni tuan-tuan menjadi viral. Masjid tuan-tuan di luar negara penuh dengan orang pergi semayang. Sebab apa? Mereka juga nak mati syahid dalam masjid. Kalau masjid di New Zealand, dekat UK, dekat Amerika, dulu ni penuh masjid, sekarang sampai keluar. Sebab orang Islam ni tuan-tuan, mereka nak mati yang baik. Betul tak? Kita mati ni mana pun mati. Naik kereta mati. Biar mati dalam masjid. Tengah baca Quran. Ada seorang tu budak, tuan-tuan umur 16 tahun, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia pergi solat sunat. Lepas tembak dia, rupanya azan tu azan yang terakhir dia. Umur 16 tahun, hidup dengan azan, mati lepas azan. Agak-agak kita nak mati je nak. Apa yang kita suka masa hidup. Tapi alhamdulillah, kuliah kali ni inilah yang pertama. Lepas tu tak datang dah. Saya nak mati dalam kuliah. Saya nak mati dalam kuliah. Macam mana tuan-tuan? Datanglah rumah Allah. Dan kita harap kita mati dalam rumah Allah. Bila mati yang baik, jaminlah syurga kita. Tak susah hatilah anak nak doa. Tak susah hatilah suami nak ingat. Kan? Sebab apa? Mati yang baik. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang mati dengan apa yang dia suka. Tuan-tuan tengok Datuk Dr. Harun Din. Hidup dia dengan Quran. Mati dia dengan kalimah Allah. Tuan Guru ni Aziz. Kan? Tengah duk sakit. Tak sedar dah. Pukul 4 pagi bangun. Lalu ambil wudu. Solat lagi. Sebab apa? Hidup dia dengan tu. Lah, kita macam mana renung tengok tu? Ya Allah, aku tak tahulah macam mana ni. Hidup kita ni kan.
Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia hebatnya seorang yang nama Sa'id Al-Musayyab. 40 tahun hidup dengan azan pertama berkumandang solat dah. Mereka ini adalah golongan yang sentiasa bersiap sedia menghadapi kematian dengan melakukan amal soleh dan bertaubat betul setiap pagi dan petang. Siapa yang umur 50, tolonglah kita tambahkan ibadat kita. Dah 50 dah kan. Jangan duk tangguh dah, nantilah, jangan nanti kak. Bang, 50 dah kita. Siapa yang 60 lagi lah kena tambah. Bacalah Quran, jangan 2 ayat lagi, ambil dah kan. Pokoknya 1 muka kah. Lagu intim dah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, betul. Habis dah. Saya 5 minit lah, sampai 10.30 nanti. 11.30. Amir bin Sabit bin Az-Zubair sentiasa berdoa kepada Allah supaya mati dalam keadaan baik. Tatkala ditanya mengapakah dia sentiasa berdoa demikian, jawapannya adalah, aku berdoa kepada Allah semoga dia mematikan aku dalam keadaan sujud, minta mati sujud. Tidak lama kemudian, pada satu hari, Amir mengerjakan solat maghrib dan Allah Subhanahu wa taala mencabut rohnya tatkala sujud pada rakaat yang terakhir. Alangkah bertuahnya orang-orang yang soleh itu. Tengok, dia minta mati sujud, dia mati dalam keadaan sujud. Sebab tu kakak mintalah mati yang baik. Mati sujud, mati dalam solat, mati hari Jumaat, mati dalam kuliah, mati dalam rumah Allah, mati tengah solat. Solat apa? Solat subuh ke solat apa, minta lah. Mati tengah baca Quran, mati dalam keadaan yang baik. Kita kena minta kan. Tak tahu, saya pun tak tahu macam mana, tapi saya minta sangat-sangat nak mati atas ni, atas kursi ni. Sementara kematian orang lalai selalunya mereka mati dalam keadaan berbuat maksiat dan kejahatan. Para ulama telah menceritakan beberapa kisah tentang kematian mereka yang amat menyedihkan itu. Ada di antara mereka yang mati ketika sedang menyanyi lagu kepada seorang kenamaan dan tidak sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Orang yang mati, apa yang dia buat masa hidup dunia? Ada yang mati atas pentas sedang duk menyanyi. Banyak, tuan-tuan, hati-hati kita kan. Tak payah sebut dah. Akhirnya ada yang dikebumi tahun 60-an dulu. Ada seorang artis sehingga terpaksa dicabut akad kuku dia. Setengah kata, bukan dicabut, dikikis. Sebab dia pakai tu apa? Nak mandi susah. Terpaksa, tuan-tuan, tak payah sebut lah. Masa hidup dia. Ada yang mati atas pentas sebagainya. Tapi kita harap mati yang baik. Ada antara mereka yang mati. Ada lagi yang apabila disuruh mengucap La ilaha illallah, dia membalas jawapan dengan mengatakan 5 kali 6 sama dengan berapa. Setiap kali ahli keluarganya menyuruh supaya membaca kalimat tauhid, maka pada waktu yang sama dia terus menjawab dengan soalan matematik sehingga dia meninggal dunia. Dia kira harta. Ya? Akhirnya bila dia tanya, yang tu yang dia jawab lah. Masa hidup tak pernah sebut la ilaha illallah, akan sebut apa yang dia sebut masa hidup dunia. Hidup, dia kira Mercedes. Mati pun Mercedes lah. Allahu Akbar. Takut sangat tuan-tuan. Jadi, Allahu Akbar. Kita minta kita sebut yang baik. Oleh yang demikian, ada pepatah yang mengatakan, sesiapa yang terbisa melakukan sesuatu semasa kanak-kanak lagi, maka pada hari tuanya pun dia akan tetap melakukan kebiasaan yang serupa itu. Bahkan hingga kepada kematiannya. Jadi, saya mengalu-ngalukan saudara sekalian supaya memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan pelbagai jenis zikir dengan harapan semoga Allah mematikan kamu semua dalam keadaan yang mulia. Semoga Allah menetapkan semua dengan kalimah tauhid di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita kena buat kebiasaan kita dengan ibadat. Di antaranya apa lagi tuan-tuan? Jangan lupa masa hidup selalulah mohon maafkan orang. Sebelum tidur, ya Allah, aku maafkan ya Allah anak-anak aku kalau dia ada dosa dengan aku. Ni kakak sebelum tidur tu, ya Allah, ni suamiku ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Kena macam tu. Abangmu sama sebelum tidur tu, ya Allah, ni isteriku macam-macam dia kata kat aku ini. Aku maafkan dia ya Allah. Apa salahnya, betul tak? Ya Allah, aku ada mak ayah, kalaulah mak ayah aku lukakan hati, ada mak ayah lukakan hati anak, aku maafkan. Ya Allah, jiran-jiran aku maafkan. Sebab pernah ada seorang lelaki masuk, Nabi kata, hadza ahlil jannah, ini ahli syurga. Masa tu Abdullah bin Umar tengok, dia masuk, kali kedua ahli syurga juga, kali ketiga pun Nabi kata ni ahli syurga, orang yang sama. Abdullah bin Umar ikut lelaki ni.
Wahai pakcik, boleh saya ikut rumah ikut pakcik, nak duduk rumah pakcik 3 hari. Kita silakan. Bila duduk 3 hari, kita tengok pakcik ni tak ada amalan apa. Tak ada nak bangun tahajud, tak ada aku nak zikir panjang-panjang, baca Quran lebih. Dia hafaz solat Isyak, balik, kemudian tidur, esok bangun subuh, solat subuh, lepas tu habis. Hari ketiga dia tanya, pakcik tahu tak? Saya tengok pakcik ni tak ada amalan apa. Pakcik ni amalan apa? Dia kata, amalan apa nak? Nabi kata pakcik ahli syurga. Terkejut pakcik ni. Dia kata, nak, aku tak ada amalan apa yang kebuat. Tapi sebelum aku tidur, aku memaafkan semua manusia. Semua manusia aku maafkan. Kalau ada dosa dengan aku tak mahu dia tuntut di akhirat esok. Aku maafkan semua. Rupanya dia memaafkan semua dosa manusia. Jamin dia ahli syurga Allah. Sebab tu kita, maafkanlah, kan? Ada silap-silap apa. Yang seterusnya apa? Dia kata, jangan lupa, dia kata, masa hidup dunia, banyakkan sedekah. Kerana sedekah itu, tuan-tuan, sesiapa yang sedekah, dia memadamkan kemarahan Allah. Tuan-tuan rasa Allah nak marah dengan kita dengan dosa, tuan-tuan sedekah. Padam kemarahan Allah. InsyaAllah, orang bagi sedekah, doa mustajab. Allah tak marah kita. Apa dia? Orang bagi sedekah juga di antaranya, dia jamin mati baik. Husnul Khatimah. Banyakkan sedekah. Banyak sedekah lah. Alhamdulillah tuan-tuan, bila kita sedekah, baru kita akan rasa hati kita ni tak ada apa. Bukan kita punya. Semuanya Allah punya. Saya cerita ulang-ulang, tapi benda ni bila baik. Dulu saya ada buat titi, tuan. Titi dekat Mahatafi saya. Titi tu buat daripada batu. Masa tak ada titi tu, ada sungai. Kalau siapa pergi Mahatafi saya dulu, ada sungai belakang tu. Sekarang ada titi lah. Ada seorang makcik dia datang tempat saya. Ni hari ni pun saya nak ucap terima kasih, ada seorang hamba Allah. Hamba Allah ni saya tak kenal dia. Dia bagi ni. Kita pasal banyak kan, tapi bagi dia tak ada harga. Makcik ni dia main. Dia kata, Ustaz, saya ni umur 64 dah, banyak dosa Ustaz. Saya kata, makcik 64, makcik kalau zikir daripada umur 20. Katalah umur 20, 10 aja. 10, kita kalilah, kita senang. Kan? Katalah, makcik ni ketika umur 20, makcik zikir 10. Satu hari dah berapa? Satu bulan dah berapa hari? 30 hari kali 30. Maksudnya 300. Setahun ada berapa hari? 12 bulan. Dah tak? 306 kali dengan 12 bulan. Setahun makcik zikir kalau 10, 300, 3,600. Makcik sekarang 62. 62 tolak 20 berapa? Tuan-tuan lemah matematik betul lah. 42 tahun. Betul tak? 42 tahun, setahun 3,600. Kali 42 tahun, 151,000. Siapa yang zikir la ilaha illallah 100,000 jamin syurga. Makcik syurga. Tu baru 10. Faham tak? Makcik syurga. Dia kata, saya tak ada, saya tak banyak dosa Ustaz. Saya kata, tak apa makcik. Tiba-tiba dia keluar ke rantai dia. Besar, lebih besar daripada ni. Mak macam ni dah. Tebal, panjang. Nah Ustaz, besar ni rantai. Saya tak nak buat apa ni? Ustaz ambil ya. Ustaz buatlah apa yang patut supaya mengalir pahala saya. Saya pun fikir, aku buat titi. Saya pun kerah pekerja saya buat titi. Titi tu siap tuan-tuan. Dah siap, dia pun meninggal. Sekarang titi itu every minute orang guna. Dia dapat pahala tak? InsyaAllah. Kadang-kadang orang, dia tak nampak benda berharga, tapi berharga di sisi Allah. Macam ni lah. Seorang makcik dia bagi, sampai-sampai dia bagi. Dia wakilkan anak dia. Makcik itu meninggal lah. Tapi dia wakil kepada anak dia. Dia kata, kalau mati, tolong wakaf ni kepada Ustaz Abdullah Khairi. Hari ni saya terima ni. Daripada seorang anak. Duduk di Seri Kembangan. InsyaAllah. Dia doakan makcik. Saya dah cukup kuliah saya pada hari ni. InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan. Pada bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatih. Kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Jika banyak dosa yang kami buat ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya kami bersalah ya Allah, Kau ampunkan kesalahan kami ya Allah. Jika sekiranya kami lemah ya Allah, Kau kuatkan kami ya Allah. Jika sekiranya kami jahil ya Allah, tambahkan ilmu untuk kami ya Allah. Dan jika sekiranya ya Allah, saat kematian kami hampir ya Allah, mudahkan sakaratul maut kami ya Allah. Luaskan kubur kami ya Allah, dan bagilah kami dapat melalui titik serah dalam keadaan yang cukup mudah dan senang untuk kami masuk dalam syurga kami ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya kami ada dosa dengan ibu kami, ayah kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Dan jika sekiranya kami berdosa dengan anak-anak kami, isteri kami, suami kami, ya Allah, ampunlah dosa mereka ya Allah. Jangan jadikan isteri kami, suami kami dan anak-anak kami sebagai ujian kepada kami ya Allah. Kami tak mampu tanggung dosa kami sendiri ya Allah. Bagaimana kami nak tanggung dosa mereka ya Allah? Maka Kau bukalah pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, hari ini kami nak doa ya Allah kepada makcik yang mewakafkan ya Allah barang emas ini ya Allah. Kau luaskan kuburnya sejauh mata memandang ya Allah. Ya Allah, Kau jadi dia ahli syurga ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan dia ahli syurga ya Allah. Jangan seksa dia sehingga hari kiamat ya Allah. Jadikan doa ini mustajab untuk dia ya Allah. Kerana dia sanggup berkorban ya Allah dengan harta bendanya ya Allah. Walaupun nampak itu sedikit ya Allah, tapi banyak bagi orang yang tahu akan hak nilainya ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikan hati-hati kami juga ya Allah suka menerima dan berwakaf ya Allah. Jadikan hati kami lembut ya Allah, suka menerima dan berwakaf ya Allah. Kerana inilah bekal kami ya Allah di akhirat nanti. Tak ada bekal salat kami ya Allah, tak ada bekal puasa kami, dan tak ada bekal yang lain melainkan yang sedikit itu ya Allah. Maka jadi yang sedikit itu manfaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, insyaallah kita jumpa lagi. Tes